Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, lama tak jumpa. Sibuk sikit. Apa khabar semua di musim-musim PKP ni kan? Eloklah kita ulang-ulang kaji tentang kebaikan. Ada 3 perkara kita nak cakap hari ni tentang kebaikan ni. Yang pertama, berlumba-lumba membuat kebaikan tu disuruh. Allah sebut dalam Quran, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu semua membuat kebaikan. Jadi Allah suruh, Allah perintah. Kerana kebaikan ni akan kembali kepada semua orang. Bila buat kebaikan tengah masyarakat, kebaikan tu bukan untuk kita saja, orang lain pun dapat. Buat kebaikan dengan keluarga begitu juga. Buat kebaikan dengan haiwan pun begitu juga. Jadi buatlah kebaikan, kerana Allah tu maha baik. Allah suruh kita buat kebaikan. Cakilah apa-apa kan, anjurkan buatkanlah kebaikan. Yang berkenaan dengan keperluan manusia kita selesaikan. Orang sakit kita ziarah. Orang buat apa-apa kita tolong, kita bantu. Itu buat kebaikan lah. Bukan kebaikan tu terhad kepada amal ibadah semata-mata, tidak. Kebaikan tu apa yang orang lain dapat manfaat daripada kita. Yang kita pun biasa ulang-ulang, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi berlumba-lumba. Dari sudut buat kebaikan ni disuruh berlumba-lumba. Nampak orang buat, kita pun buat. Nampak orang buat, kita pun buat. Contohnya orang buat pasar raya, kita buat pasar raya. Kita tengok ada orang yang ramai buat pasar raya ni. Video buat pasar raya. Kemudian yang terbaru, artis saya lupa siapa nama dah, pun buat pasar raya. Kemudian yang beli kat pasar raya tu berlumba-lumba lah buat produk. Buatlah produk, bantu pasar raya tu. Kita pun mendapat kebaikan, orang lain mendapat kebaikan. Bukan semata-mata jadi pengguna je, pengomplain dia, tak. Buat produk Islam yang bersih, yang suci, yang baik, berkualiti. Dan kita bantu orang yang buat pasar raya ni. Malah kita berlumba-lumba, berlumba-lumba buat produk yang terbaik agar orang nampak Islam tu memang mampu menyelesaikan masalah. Itu yang pertama, berlumba-lumba. Fastabiqul khairat. Tidak senang. Yang kedua yang kita nak cakap tentang kebaikan ni, tidak senang dengan orang yang membuat baik itu ditegah. Islam melarang, Allah melarang. Kita tidak senang dengan orang buat baik. Sama ada kita ni memang suka kejahatan, ataupun kita nak kebaikan tu dari diri kita je, ataupun bahasa yang mudah dengki lah, dengki. Nampak orang buat kebaikan, kita tak puas hati. Adalah kita kata dia tu menunjuk-nunjuk, dia tu ini cinta dunia ni, ini macam-macam lah. Kerana hati kita tu masalahnya. Masalahnya hati kita yang busuk, tak boleh mengiktiraf kebaikan dia orang lain. Tak senang orang buat baik, habis nak suruh orang buat jahat. Pelik kan. Seorang yang tak suka nikmat Allah berlaku kepada orang lain, itu namanya orang hasad. Al-hasad, al-hasadu ya'kulu al-hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Sifat hasad tu memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu. Kayu bakar kayu api lah, habis. Kebaikan yang pernah dia buat, Allah hapuskan dosa, pahala-pahalanya. Maaf, Allah hapuskan pahalanya kerana ada sifat hasad. Satu je, al-hasad, satu hasad je, habis pahala. Kalau 2 kali hasad, 3 kali hasad, tak boleh nampak orang yang senang. Ini masalah. Penyakit hati ni masalah kan? Merosakkan amalan. Rugilah. Kita dah beramal bertahun-tahun kan, tiba-tiba tak boleh buang sifat hasad ni. Hasad dengan orang, tak senang dengan orang buat kebaikan. Ini memang Allah larang.
Rasul larang, dan kita kena hindarkan lah. Kalau ada penyakit itu, kita tahan-tahan, kita tekan-tekan, kita buang, kita hapuskan penyakit dalam hati kita tu, kerana memang tak guna. Sifat hasad ni lah yang membuatkan, salah satulah membuatkan iblis tu tercampak dari syurga. Kenapa? Dia tak diterima dengan samping dia tu sombong, dia pun jealous, dia pun iri hati, dia pun hasad yang kedudukan Nabi Adam yang dimuliakan begitu sekali. Jadi janganlah bila orang nampak orang buat kebaikan tengah masyarakat, kita doakan lagi supaya Allah mudahkan urusan dia. Kalau kita sendiri tak mampu nak buat, kalau kita mampu, kita bantu. Seperti mana kita sebut tadi, berlumba-lumba buat kebaikan tu, disuruh antara kebaikan tu lah kita bantulah orang yang buat kebaikan, kita buat lagi yang lain. Itu sebaiknya lah. Tak mampu, kita bantu dia supaya kebaikan dia tu bertambah-tambah lagi, dinikmati ataupun dimudahkan. Kemudian tentang kebaikan juga, tidak peka dengan orang yang membuat kebaikan menunjukkan hati sudah mati. Tak peka, kan? Dah berlaku kebaikan tengah masyarakat, kita gembar-gemburkanlah, kita ceritakanlah, kita dalam bahasa sekarang viralkanlah kebaikan tu. Kita ceritakan kebaikan tu, satu kebaikan juga. Tapi tak peka. Orang buat jahat cepat je kita nampak, kan? Dalam di bahasa Melayu kata apa, kuman di seberang laut nampak, gajah di depan mata tak nampak. Kalau seberang sungai tu boleh tahan lagi, seberang laut luas tu, kuman tu seberang laut kecil tu nampak, kan? Gajah depan mata, nak kena pijak dengan gajah lah, tak nampak. Masalah lah. Jadi kena peka lah. Kalau nampak orang buat kebaikan, kena seronok dengan kebaikan tu, kena sebar-sebarkan, ceritakan, kena bantu, kena support. Kalau kejahatan tak boleh, kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasama lah, tolong bantulah ke arah kerja-kerja kebajikan dan ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kamu bertolong bantu, jangan kamu bekerjasama terhadap perkara yang melibatkan dosa dan juga pemusuhan, tak boleh. Jadi marilah hari ini kita baiki lagi diri kita. Hari demi hari kita nak baiki diri kita. Hari ini kita cerita tentang kebaikan. Yang pertama sekali tadi, berlumba-lumba. Kita diajak berlumba-lumba buat kebaikan. Apa jenis kebaikan sekalipun kita berlumba-lumba. Bukan kebaikan tu kita sokong saja, kita usaha buat juga. Malah kita diajak berlumba-lumba buat kebaikan. Sahabat macam tu sifat dia, kan? Dia sangat cemburu dengan sahabat yang lain buat kebaikan. Banyak ceritanya, banyak kisahnya, kan? Contohnya sahabat-sahabat di Madinah cemburu dengan sahabat-sahabat di Mekah yang dapat mengerjakan umrah, dapat tawaf di Baitullah Haram, dan pahala mereka itu sangat tinggi dan banyak, kan? Ini bukan soal menurut pahala, soal kebaikan tu lah. Dan dia pun berkali-kali ganda buat di Madinah pula. Kebaikan kerana apa? Kerana rasa cemburunya pada sahabat-sahabat yang berada di Mekah. Begitulah keadaan mereka, kan? Sentiasa berlumba-lumba nak buat kebaikan dan kebajikan. Kemudian yang kedua kita bincangkan tadi, tidak senang dengan orang yang membuat kebaikan itu baik, membuat baik itu ditegah. Islam melarang, Allah tak suka kita ni, Allah benci. Allah larang kita daripada tak senang dengan orang yang buat kebaikan. Orang yang buat baik tu Tuhan yang dorong, Tuhan yang beri dia kesempatan buat baik. Kenapalah kita ni tak senang pula. Yang ketiga, tidak peka, tak sensitif dengan orang yang membuat kebaikan. Itu menunjukkan hati telah mati. Bahayalah. Kalau hati telah mati, tak boleh buat apa-apa. Kalau kita jasad mati, kita boleh uruskan, kan? Tajhiz jenazah, dimandikan, dikafankan, disembayangkan, dikebumikan dengan segera. Tapi kalau hati mati, nak kita memandikan, dia masih hidup, kan? Tapi hatinya dah mati, tak nampak kebaikan tu. Keburukan je nampak. Itu saja dari saya. Maaf. Wabihi wallahu alam. Jumpa lagi.